Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi tujuan live hari ini adalah untuk menjawab beberapa soalan yang telah diajukan kepada saya berhubung ura-ura kononnya kerajaan akan tumbang ke, Anwar akan jatuh ke, ini ke itu ke, ya. Jadi tujuan live hari ini bukan nak bincangkan benar atau tidak Anwar akan jatuh, atau benar atau tidak Anwar ada majoriti ke tidak ada majoriti. Tujuan live ini adalah untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan supaya pemahaman anda berhubung dengan proses demokrasi berparlimen dipahami dan tidak diputarbelit seperti mana dilakukan oleh laskar-laskar cyber maupun kepimpinan di peringkat tertentu. Okey, jadi itu sahaja tujuan live inilah. So, dalam banyak-banyak soalan ada 3 yang menarik perhatian saya. Pertama adalah adakah SD ataupun akuan bersumpah laku, ya. Ini bukannya saya nak cerita ada atau tidak MP buat akuan bersumpah, tak, jauh sekali. Ini hanya untuk menjawab soalan adakah akuan bersumpah laku dalam mengisytiharkan sokongan terhadap Perdana Menteri atau tidak. Kedua, soalan yang diajukan adalah adakah usul percaya tidak atau tidak percaya satu-satunya cara untuk menyatakan membuktikan sokongan majoriti. Dan yang ketiga, saya ditanya adakah seorang MP daripada UMNO contohnya yang tarik sokongan terhadap Pak Anwar perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Baik, itu saya akan jawablah. Jadi pertama, adakah SD laku? Jawabnya, SD adalah akuan bersumpah satu dokumen perundangan. Saya nak jelaskan secara ringkas tanpa menggunakan bahasa-bahasa rumit yang mungkin tidak dipahami oleh orang biasa. Jadi ini adalah dokumen yang penting, yang saya boleh katakan dokumen tajam kerana anda membuat akuan bersumpah di depan Pesuruhjaya Sumpah, ya, disaksikan oleh Pesuruhjaya Sumpah yang berlesen. Ya, maknanya ini sudah jadi dokumen perundangan yang boleh digunakan dalam proses perundangan, ya, untuk anda contohnya nak beri pengakuan berhubung perkara tertentu. Jadi kalau pengakuan anda adalah saya sudah tidak sokong Anwar atau saya sudah tidak sokong orang ini, tak kira lah Anwar ke, dulu Muhyiddin ke, esok Perdana Menteri baru ke, ya, tetapi itu adalah dari sudut perundangan satu dokumentasi yang amat penting kerana pada tarikh anda menandatangani dokumen itu, setakat mana melainkan anda tidak membuat satu lagi akuan bersumpah baru lepas itu untuk contohnya ubah pandangan anda, maka ianya laku dan ianya boleh digunakan malah dalam mahkamah sekalipun. So itu pertama, ya. Jadi dakwaan kononnya SD tidak laku ni semua mengarut. Kita sudah lihat sebelum ini Perdana Menteri apabila proses nak ubah kerajaan, ianya menerusi SD, bukannya menerusi parlimen. Dan kita tak payah cerita banyaklah. Bila Anwar dulu cerita ganggu gugat, jangan ganggu gugat, yang melakukan meruntuhkan kerajaan, berkomplot untuk meruntuhkan kerajaan adalah orang nombor 2 Anwar sendiri, iaitu Zaid Hamidi. Malah Anwar sendiri telah terlibat dalam banyak usaha mengganggu gugat kerajaan-kerajaan sebelum ini untuk hampir 2 dekad. Pernah di bawah siasatan polis sekalipun, malah menghasut rakyat untuk menimbulkan Malaysian Spring, iaitu bertemakan Arab Spring, satu demonstrasi bersenjata di negeri Arab Saudi yang telah mengorbankan juga nyawa. Dia hasut rakyat buat Malaysian Spring dulu dan sebagainya lah. Okey, so itu pertama lah. Akuan bersumpah adalah laku dan kita sudah lihat akuan bersumpah ada digunakan sebelum ini untuk mengubah sokongan terhadap kerajaan. Yang kedua, ya, adakah usul percaya satu-satunya cara? Saya percaya benda ni, apa yang saya akan ceritakan sekarang ni tidak pernah diceritakan sebelum ini oleh sesiapa. Jadi mungkin kalau ada peguam-peguam nak komen, boleh komen lah. Sebenarnya itu bukan satu-satu cara. Okey,
Kalau tak silap saya, dulu Tengku Razali Hamzah mengambil pendekatan berkecuali dalam sokongan terhadap Muhyiddin, walaupun UMNO satu parti seketul sokong menyatakan sokongan terhadap Muhyiddin, ya, ahli-ahli parlimen. Kalau tak silap saya, Tengku Razali berkecuali. Maknanya Tengku Razali sebenarnya bukan duduk dalam blok kerajaan, ya. Jadi satu parti, tapi MP dia bukan semua duduk dalam blok kerajaan. Ada juga yang duduk berkecuali atau duduk dalam blok pembangkang. So, adakah mungkin berlaku situasi di mana MP, sebilangan MP tarik sokongan terhadap Anwar, kemudian duduk dalam blok pembangkang, walaupun mereka dari parti sama, yang ada MP dia duduk dalam blok kerajaan? Jawabnya boleh. Adakah ini melanggar perlembagaan? Jawabnya tidak. Sebab dalam soal-soal ni, soal sokongan terhadap Perdana Menteri, perlembagaan buta parti. Buta parti, ya. Okey. Jadi ianya merujuk kepada keahlian seorang di dalam Dewan Rakyat. Ini ramai yang tidak tahu. Jadi MP bila nak tarik sokongan, dia boleh tarik secara berperingkat. Okey, dia umumkan kepada Dewan Rakyat. Dia tak buat usul percaya ke tidak percaya. Dia umumkan, saya tidak sokong Anwar, maka saya bukan lagi dalam blok kerajaan. Dia minta tukar kepada duduk dalam blok pembangkang ataupun blok lain lah. Boleh ke tidak? Boleh. Adakah ianya salah? Tidak. Sebab keahlian dalam Dewan Rakyat, kuasa-kuasa yang ada pada MP untuk melaksanakan tugas dalam Dewan Rakyat ni, berhubung dengan sokongan terhadap Perdana Menteri dan sebagainya, berhubung sama ada anda ingin anda setuju dengan Perdana Menteri ke tidak dan sebagainya, tidak ada kaitan dengan parti. Ianya hanya berdasarkan keahlian di dalam Dewan Rakyat. Jadi ada satu spin di dalam media sosial yang sedang dimainkan, kononnya, oh, anda semua tak faham, ini adalah akta anti lompat sudah ada, jadi ianya keputusan en blok kena ikut parti. Ini semua mengarut, ya. Sebab tidak ada mana-mana peruntukan di dalam undang-undang anti lompat yang boleh mencabul atau merencatkan ataupun menghalang ahli-ahli parlimen daripada melaksanakan tanggungjawab berperlembagaan yang diamanatkan kepada mereka. Anda tidak boleh mengatasi perkara-perkara di dalam perlembagaan yang jelas memberi kuasa kepada MP dalam soal nak sokong PM atau tidak, dan ini tak ada kaitan dengan parti, dan akta anti lompat tidak mengubah perkara itu. Jadi mungkin parti ada polisi nak sokong Anwar, tetapi apa-apa polisi parti, selagi jika ianya cuba mencabul hak-hak asas seorang ahli parlimen untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dalam perlembagaan yang tidak berkait parti, seperti dalam soal sokong atau tidak Perdana Menteri, maka ianya tidak semestinya perlu dituruti oleh ahli parlimen berkenaan. Dan sekiranya esok parti marah dengan MP itu dan kemudian pecat MP itu, akta anti lompat parti melindungi MP itu yang dipecat itu, dia tidak semestinya perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat, selagi benda yang dia lakukan adalah hak asas dia sebagai ahli parlimen yang tidak boleh diubah oleh parti. Iaitu dalam hal sokongan terhadap Perdana Menteri ini, parti tak boleh paksa. Parti tak boleh mengatasi perlembagaan dalam hal itu. Ianya termaktub dengan jelas, ya, dalam hal-hal berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri, sokongan terhadap Perdana Menteri, ianya tak ada kaitan dengan parti, ya. Akta anti lompat parti tak mengubah perlembagaan supaya berbunyi, oh, sokongan Perdana Menteri akan ditentukan oleh parti. Tidak ada. Ianya ditentukan oleh MP. MP berhak dalam kedudukan mereka untuk menentukan mereka sokong atau tidak Perdana Menteri tersebut, ya. So jika parti tak puas hati, dia pecat sebab dia kata MP melanggar dasar parti. Kalau dasar parti itu sudah cuba memijak hak asas MP yang termaktub dalam perlembagaan, maka jika parti pecat sekalipun, dia tak payah kosongkan kerusi, ya. Ini bagi kes di mana parti-parti sudah meminda perlembagaan supaya selaras dengan akta anti lompat parti. Dah pinda sekalipun, jika dasar parti mencabul atau menidakkan hak asas MP seperti mana dalam perlembagaan, ya, maka ianya tidak mewajibkan MP itu untuk kosongkan kerusi jika dipecat. So boleh jadi situasi, contohnya 10 hingga 15 MP tarik sokongan dulu. Contohlah,
Jadi mereka duduk bukan lagi dalam blok kerajaan, walaupun ada MP-MP UMNO duduk dalam blok kerajaan. Jadi akan berlaku situasi satu parti tapi MP-MP dia berterabur dalam Dewan Rakyat. Jadi boleh secara berperingkat. Dan walaupun tidak dilakukan usul percaya atau tidak percaya, orang boleh lihat dengan mata, orang boleh buat kiraan MP-MP yang duduk di dalam blok kerajaan. Okey. Kemudian bila esok lambat laun semua MP yang tidak sokong lagi, dah isytihar tidak sokong, kemudian boleh buat usul percaya ke tidak percaya untuk melihat sama ada tak mana-mana MP dari blok pembangkang juga menyokong Anwar. Jika tidak ada ataupun jika Anwar tidak ada cukup majoriti untuk menyokong dia dari blok kerajaan dan tidak ada cukup MP dari pembangkang menyokong Anwar untuk mengatasi kekurangan majoriti itu, maka Anwar wajib menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk sama ada meletakkan jawatan ataupun dia boleh nasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Kemudian Agong boleh pilih nak bubar ke tidak. Jika Agong bubar, maka bubarlah. Jika Agong tidak bubar, maka Anwar wajib berundur. Okey, so itu kedua lah. Yang ketiga, saya rasa sebenarnya saya dah cover semualah. Saya dah cover semua. Okey. Saya tak mau masuk yang ketiga dan sebagainya lah. Okey, so ini sahaja. So kita jangan spin. Anda perlu faham, okey? Cara-cara seorang Perdana Menteri boleh hilang sokongan, dan ini adalah menurut proses demokrasi. Ini adalah bersandar kepada hak seorang MP seperti mana termaktub dalam perlembagaan, dan ini menjadikannya proses demokrasi berparlimen. Ya, ini bukan melanggar demokrasi dan sebagainya. Okey, dan jangan lupa ya, hak demokrasi sebenarnya sudah dicabuli oleh Zahid apabila dia memperdaya MP-MP BN dengan menulis warkah kepada Yang di-Pertuan Agong dan menipu dalam warkah itu kononnya 30 MP BN sokong Anwar. Ini sekaligus telah mencabuli hak asas MP-MP ini untuk berfungsi menurut mandat rakyat sebagai ahli parlimen untuk membuat keputusan sama ada mereka sokong Anwar atau tidak tanpa campur tangan parti. Jadi bila hak ini sudah dicabuli, maka sekiranya MP-MP itu memutuskan untuk keluar parti dan sekaligus kosongkan kerusi-kerusi mereka di Dewan Rakyat supaya diadakan pilihan raya kecil, sebenarnya ini adalah satu proses ke arah menebus kembali maruah demokrasi negara, dan dengan itu ianya menjadikannya proses demokratik supaya MP-MP ini boleh sekarang keluar parti, kemudian masuk parti baru yang menghormati proses demokrasi, kemudian masuk pilihan raya kembali, dan jika rakyat masih memilih mereka, maka mereka akan menjadi kembali MP dan kemudian melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai MP seperti diamanatkan kepada mereka oleh Perlembagaan Persekutuan. So ini akan menyuburkan kembali demokrasi. So pendek kata, jika ada MP lompat parti, MP-MP yang sudah dicabul hak mereka oleh Zahid, jika mereka lompat parti, mereka sebenarnya sedang menebus kembali maruah demokrasi negara yang tercemar. So saya tidak melihatnya sebagai satu proses ancaman kepada demokrasi, malah saya melihatnya sebagai satu proses untuk mengembalikan demokrasi negara yang terbantut, tercela, tercemar oleh tindak tanduk Zahid Hamidi. So itu komen saya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.